Anda tak dapat clicks, anda tak dapat leads. Macam mana nak close sales? Mengapa iklan Facebook anda kurang menarik? Mungkin iklan Facebook anda kurang menarik kerana copywritingnya sendiri kurang menarik. Dan copywriting yang tidak menarik biasanya disebabkan kekurangan salah satu atau lebih daripada komponen-komponen berikut. Assalamualaikum dan hai semua, terima kasih kerana bersama saya Hafiz Hamid dalam channel Right Tracks untuk kita sama-sama meningkatkan jualan melalui laman sosial Facebook dan Instagram anda. Di dalam video ini, anda akan pelajari bagaimana untuk membuat copywriting dan bagaimana untuk menguruskan social media konten anda dengan mengetahui apa, bila dan fasa-fasa yang diperlukan untuk membina klien pool anda. Copywriting. Dah banyak kali kita dengar pasal copywriting. Setiap kali ada kursus-kursus digital marketing ataupun kursus-kursus Facebook Ads, sudah tentu perkataan copywriting adalah antara yang tidak pernah ditinggalkan. Sentiasa disebut. Ada orang kata copywriting adalah kunci untuk close sales. Ada orang kata copywriting yang baik berkesan untuk dapatkan leads dan bermacam-macam lagi. Tapi, apakah sebenarnya copywriting ini? Anda tak dapat clicks, anda tak dapat leads. Macam mana nak close sales? Mengapa iklan Facebook anda kurang menarik? Mungkin iklan Facebook anda kurang menarik kerana copywritingnya sendiri kurang menarik. Dan copywriting yang tidak menarik biasanya disebabkan kekurangan salah satu atau lebih daripada komponen-komponen berikut. Copywriting yang baik seharusnya mempunyai komponen 5 atau 6 komponen-komponen ini yang boleh menarik minat prospek anda. Jadi apakah dia komponen-komponen yang sepatutnya ada? Jom kita tengok. Apa itu headline? Headline ni adalah first impression. Ia adalah benda pertama yang menentukan sama ada anda mampu menjauhkan atau mendekatkan prospek dengan produk anda. Itu sebab ia sangat penting. Ia adalah tajuk dalam seluruh copywriting anda dan ia seharusnya menangkap perhatian ataupun capture attention prospek kepada iklan Facebook anda. Ada beberapa cara untuk kita tulis headline ini. Yang pertama, kita boleh tulis dalam bentuk persoalan. Contohnya, anda nak jual kereta, mana nak makan hari ni? Suami akak curang. Ini adalah antara contoh-contoh persoalan yang anda boleh gunakan sebagai headline dan ia tentu akan menarik perhatian prospek anda. Cara yang kedua dipanggil memberi manfaat ataupun menyelesaikan masalah. Contohnya, trade-in kereta pada harga yang tinggi ataupun makanan sedap sampai di depan rumah ataupun bahagiakan suami anda dengan 7 amalan ini. Ini adalah contoh-contoh yang anda boleh gunakan sebagai cara memberi manfaat atau penyelesaian kepada masalah prospek anda. Cara yang ketiga lebih kepada bersifat emosi dan di sini kita menyentuh emosi mereka. Contoh-contoh yang kita boleh gunakan adalah pemilik kereta tertipu ketika trade-in kereta ataupun wanita dibuang kerja kerana lunch lebih masa ataupun suami akak sebenarnya tiada niat untuk curang. Di sini kita main dengan emosi dan dengan emosi ini akan dapat menarik perhatian prospek yang membaca iklan Facebook anda. Dan untuk membuat headline ini, terdapat 3 ciri-ciri yang kita boleh gunakan. Yang pertama adalah dengan mention target audience anda. Anda boleh mention target audience anda seperti kakak, pemilik kereta dan sebagainya. Ciri yang kedua, headline ini sepatutnya capture attention ataupun menarik perhatian. Tugasnya memang itu untuk menarik perhatian prospek anda. Bila mereka nampak headline ini, mereka terus nak baca lagi. Dan ciri yang ketiga, boleh gunakan huruf besar semuanya ataupun boleh menggunakan proper caps, huruf besar pada awalan setiap perkataan. Sekarang kita tengok intro pula. Intro adalah perkara kedua yang prospek anda nampak selepas headline. Kalau headline tadi digunakan untuk menarik atau menangkap perhatian prospek anda,
Intro pula sepatutnya membina dan mengekalkan minat, interest prospek anda kepada iklan Facebook anda. Mereka mesti mahu untuk terus membaca ke dalam iklan Facebook anda. Di sini, anda boleh menulis intro dengan cara-cara seperti menggunakan testimoni sebenar pelanggan anda. Contohnya, anda tulis nama klien Saleh ataupun nama bukan nama sebenar, dan kemudian anda tulis senang gila untuk trade-in kereta bersama Castore. Cara yang kedua, mungkin anda boleh mengenengahkan masalah utama yang diselesaikan oleh produk anda. Contohnya, anda tulis dalam 1 minggu sudah mula nampak anak-anak rambut tumbuh. Dan cara yang ketiga pula adalah dengan mengenengahkan USP ataupun unique selling point produk anda. Contoh, anda boleh letak pelan takaful yang boleh diubah sesuai mengikut keperluan anda. Jadi ini adalah cara-cara yang anda boleh gunakan untuk menulis intro anda. Yang penting dalam bahagian intro, untuk anda membina dan mengekalkan minat ataupun interest prospek anda untuk terus membaca iklan Facebook anda, anda boleh fokus pada salah satu ataupun lebih daripada 3 perkara ini. Yang pertama sekali iaitu masalah, yang kedua adalah impian dan yang ketiga adalah ketakutan. Bila anda mention masalah, impian dan juga ketakutan, anda boleh menyebabkan pelanggan ataupun prospek anda berasa mesti baca lagi. Bahagian ketiga adalah FAB. Ia merupakan singkatan kepada features iaitu ciri-ciri dan advantage iaitu kelebihan dan benefits iaitu faedah yang boleh diperolehi oleh pelanggan anda. Saya bagi beberapa contoh FAB supaya anda lebih mudah faham apa itu features, advantage dan benefit. Yang pertama sekali features. Contoh features yang mungkin anda boleh bagi adalah kamera depan 20 megapiksel. Ini adalah ciri-ciri pada handphone yang anda boleh gunakan. Ataupun anda boleh gunakan contohnya mengandungi ekstrak raspberry dan blueberry. Tapi features ni biasanya tidak menjelaskan dengan lebih mendalam. Ia hanya pada luaran saja. Jadi orang akan lebih nak tahu dan disebabkan itu kita akan letak kelebihan ataupun advantage. Advantage contoh-contohnya adalah kamera depan dengan resolusi yang tertinggi di pasaran. Tadi kita sebut 20 megapiksel, kali ini kita sebut 20 megapiksel dan juga resolusi tertinggi di pasaran. Advantage, kelebihan yang anda ada daripada pesaing-pesaing anda. Ataupun anda boleh sebut kandungan kolagen buah-buahan yang tertinggi ataupun yang terbaik di pasaran. Dan akhir sekali, bahagian yang ketiga iaitu benefits. Faedah yang pelanggan akan dapat. So, di sini kita boleh bagi contoh seperti gambar selfie anda clear sampai nampak bulu hidung. Ataupun melicinkan kulit akak sehingga nampak 10 tahun lebih muda atau mengembalikan keremajaan kulit supaya nampak 10 tahun atau 20 tahun lebih muda. Ini adalah benefits yang pelanggan boleh relate, pelanggan boleh rasakan nampak kegunaan kepada diri mereka. Bahagian FAB ini sangat penting kerana ini adalah bahagian anda membina desire ataupun keinginan prospek anda untuk membeli produk anda. Kita mesti nak mereka rasakan, saya kena ada produk ini, saya kena memiliki produk ini. Inilah bahagian yang akan meyakinkan prospek terhadap produk anda. Okey, oleh kerana FB Ads ini bukan salah satu cara jualan face to face, ia agak sukar untuk kita membaca sama ada kita dah berjaya membina keinginan ataupun desire prospek kita terhadap produk kita. Oleh itu, dalam FB Ads, kita akan terus pergi kepada bahagian seterusnya iaitu membuat tawaran, iaitu offer produk anda. Di dalam bahagian ini, kita akan cuba mengukuhkan desire prospek kepada produk anda. Dan kita mahu pelanggan anda cepat dalam membuat keputusan untuk membeli produk anda. Di sini anda boleh membina sense of urgency ataupun sense of scarcity. Maknanya keperluan untuk membeli sekarang kerana mungkin offer akan tamat ataupun anda boleh letak limited stock. Dan ini semua akan membina sense of urgency ataupun sense of scarcity kepada produk anda. Anda juga boleh meletakkan elemen guarantee pada bahagian offer ini jika ada. Dalam menulis bahagian offer, anda boleh menggunakan perkataan-perkataan seperti special discount, terhad kepada 100 orang,
stop terhad ataupun cabutan bertuah. Ini adalah antara perkataan-perkataan yang anda boleh gunakan supaya offer anda nampak menarik. Contoh-contoh ayat yang anda boleh gunakan antaranya adalah DM sekarang untuk mendapat special discount hanya untuk 50 pelanggan pertama. Tempat adalah terhad kepada 100 orang yang daftar sahaja. Daftar sekarang. Jualan penghabisan stok ataupun cabutan bertuah iPhone 14 Pro untuk 50 pelanggan pertama. Jadi ini adalah contoh-contoh ayat yang anda boleh gunakan dalam komponen offer copywriting anda. Seterusnya bahagian credibility. Bahagian ini kita mahu meyakinkan lagi prospek anda dengan menyediakan proof of concept. Di sini kita boleh masukkan testimoni sebenar pelanggan anda. Tapi ingat, jika anda telah masukkan testimoni pada bahagian intro anda. Jadi tidak perlulah untuk kita ulangi masukkan lagi testimoni pada bahagian credibility ini. Anda kena tengok keperluan sama ada perlukah masukkan testimoni lagi ataupun perlukah untuk masukkan testimoni bagi membina keyakinan prospek terhadap produk anda. Tapi kalau belum ada testimoni, jangan pula nak memandai-mandai meletakkan testimoni palsu ataupun meniru testimoni orang lain. Ciplak testimoni orang lain demi untuk mendapatkan jualan. Ingat ya, keberkatan itu lebih penting daripada kekayaan yang didapati dengan cara menipu. Baiklah, yang terakhir adalah CTA ataupun Call to Action. CTA ini kira penutup untuk copywriting. Ia mesti ada. Kalau tak ada, copywriting anda akan rasa tergantung. Di sini anda mesti spesifik memberitahu prospek anda apa yang mereka perlu lakukan. Jika anda mahu mereka komen, tulis dekat situ dengan jelas. Sila komen. Apa pandangan anda? Betul ke ni? Kan, tulis benda-benda ini supaya mereka nampak dengan jelas itu yang anda mahu mereka lakukan. Jika anda mahu mereka klik ataupun DM anda, tuliskan di situ. Sila DM. Tekan sekarang untuk hubungi kami. Dan macam-macam lagi anda boleh tulis supaya dengan jelas menyuruh mereka melakukan sesuatu. Itu yang dipanggilkan call to action. Jadi CTA ini juga boleh bertindak sebagai penapis untuk anda mendapatkan leads. Orang yang tidak berminat kepada iklan anda, mereka akan just scroll through ataupun lalukan aja iklan anda di wall mereka. Orang yang mungkin berminat sedikit, dia akan baca separuh jalan. Orang yang berminat lebih lagi, mungkin dia akan baca sampai habis sehingga ke bahagian CTA. Dan orang yang betul-betul berminat dan mungkin juga berkemampuan untuk membeli produk anda, mereka akan klik pada link ataupun CTA anda. Mereka inilah yang akan ikut arahan yang terkandung dalam CTA anda. Jadi ini adalah komponen-komponen penting dalam copywriting. Selagi copywriting anda mempunyai 5 atau 6 komponen ini, peluang untuk anda menarik prospek akan menjadi lebih tinggi. Sekarang saya ingin berkongsikan pula tentang content management. Ramai di antara kita mungkin pernah hadiri kursus-kursus copywriting. Ramai di antara kita mungkin pernah hadiri kursus-kursus copywriting sebelum ini. Tapi bila kita fikir balik, apa yang kita nak post? Dan selepas kita buat satu posting, takkan kita nak post benda yang sama hari-hari? Di sinilah pentingnya kita mengetahui bagaimana cara untuk menguruskan konten media sosial anda. Baiklah, sekarang saya ingin kongsikan satu rahsia untuk anda yang setia menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Mungkin ada di antara anda yang dah tonton video ini tapi masih terpinga-pinga. Tak tahu nak post apa. Mungkin kerana idea tidak kunjung tiba. Jangan risau, saya nak kongsi satu rahsia yang akan memudahkan hidup anda, memudahkan kerja anda selepas ini. Okey, rahsia ini dipanggil diary posting. Apa tu diary posting? Diary posting ini menyediakan senarai serta template-template yang cantik untuk membantu anda membuat posting setiap hari sepanjang tahun. Bukan itu saja. Semua template ataupun artwork design yang disediakan, anda boleh ubah, anda boleh customize ikut branding anda sendiri. Jadi anda tak perlu nak pening kepala nak fikir apa nak post hari ni, apa nak post esok, apa nak post lusa, apa nak post minggu depan. Anda boleh gunakan
diary posting ini follow sahaja dan anda post hari-hari dan tak payah nak pening-pening kepala lagi. Anda akan jimat banyak masa dan masa yang anda ada lebih ni anda boleh gunakan untuk fokus kepada aktiviti bisnes anda. So macam mana nak dapatkan diary posting ini? Untuk mendapatkan diary posting ini dengan harga diskaun, anda hanya perlu subscribe kepada channel Right Tracks, Rosni Sam Osman dan Ahmad Zulkarnain. Kemudian pastikan anda tonton ke semua 14 video yang ada di dalam dx.com.my ini melalui channel YouTube kami. Kerana di dalam 14 video itu akan diselitkan kod rahsia untuk anda mendapatkan diskaun diary posting ini. Sekian saja untuk kali ini. Anda boleh rujuk video kami untuk mengetahui dengan lebih dalam tentang Facebook Ads.